dalam mencari rezeki ni kita kadang-kadang terlupa bahawa bekerja itu juga merupakan satu ibadah. Macam mana nak dapat rezeki itu sebagai kerja itu sebagai satu ibadah? Nak dapat kerja sebagai satu ibadah ada 3 syarat. Pertama, benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contoh, yang kita kerja ni, jadi operator lalu lintas, okey, benda baik diizinkan oleh Allah. Caranya pun kita kerja memang ikut time apa semua, diizinkan oleh Allah. Ramai yang terlupa bab niat. Dia bekerja sebab kerja, dah kerja, kenalah kerja, dia kata kan, dia terlupa niat kerana Allah. Kalau dia niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contohlah, katalah saya dengan Datuk Zack kita, dengan Tuan Suhairi, kita wujudkan satu persatuan nak bantu ibu-ibu tunggal seluruh Subang. Kita memang fokus, anak yatim pun tak tolong dah, ibu tunggal punya fokus kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan pengerusi acara yang bahagia, Datuk Zack Zakaria Ahmad Zabidi, COO plus seterusnya, semua para pegawai lah ya. Pengacara majlis ni kodok kod kan, siap malah salutasi tu biar saya boleh baca siapa nama pegawai yang pakai baca seorang-seorang, siap malah sekali untuk MC pun, untuk orang lain pun boleh pakai kan. Tapi yang pentingnya kalau dah duduk depan tu, kursi berbeza daripada orang, maknanya besarlah tanggungjawab kan. Besar tanggungjawab dia. Ini semua bos-bos ni, termasuklah Tuan Ahmad Suhairi kita sebagai penasihat ke penawang kelab. Sebenarnya semua yang hadir pada hari ni lah, alhamdulillah kan. Hari ni bukan nak dengar camah mana, nak ambil gambar tu. Daripada tadi dia mengelinting-gelinting ambil gambar tu kan. Sabar, insyaAllah, insyaAllah. Gambar tagak 150, gambar rabah 100 kan. Jadi apa-apa pun saya minta maaf. Saya semalam pergi jumpa doktor, cek tak ada demam, tak ada apalah, macam nak demam, tapi dia kata apa, tonsil saya mula membengkak. Hari-hari ceramah, tak ada kerja lain kan, ceramah. Tapi insyaAllah saya faham, tak apa, tanggungjawab perlu dilaksanakan kan. Profil tu ada yang botol, dia yang tak botol, tapi okey lah kan. Apapun memang ni tempat yang saya tak boleh lupa lah. Setiap kali lalu pernah ceramah sini dulu ni, setiap kali lalu pernah ceramah sini dulu kan. Nak tunjuk betapa lama tak panggil kan, tu. Tapi Alhamdulillah hari ni dapat lagi datang kan. Dan sekarang dah semakin canggih kan, dah ada pula RFID. RFID ni pun dengar tak lama, tahun depan nak tukar lain pula, dengar-dengar macam tu lah kan. Jadi apa-apa pun, tajuk hari ni tajuk yang paling, orang kata paling dekat dengan hati kita lah. Kerja, keluarga dikaitkan. Itu bezanya kita kan. Itu bezanya kita dengan orang lain. Orang lain memisahkan terus kerja dan keluarga, keluarga, kerja tak. Di Malaysia dia ada kaitan, di negara kita dia ada kaitan. Anak pula umat Islam, baik dengan keluarga dia, okeylah dia kerja. Tak percaya cuba tengok pagi Jumaat ya. Macam mana cara orang tu punch card, happy tak happy. Kalau happy malam tadi okey,
Yang faham, tak faham sudah, macam itulah. Jadi sebab saya ni orang Negeri Sembilan kan, orang Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirantangkan, memang takkan faham kalau tak dirandungkan. Maknanya ada yang dia cakap macam tu, tapi maksudnya macam ni, macam tu kan. Orang tua-tua dulu macam tu lah, dia tak cakap anak saya ni apa, saya tak setuju lah kalau kahwin dengan anak saya ni, saya dah ada calon lain untuk dia, macam tu kan. Dia tak cakap, dia khabar lah anak tak pandai masak lagi, anak yang macamnya, anak yang belum cukup berbakti ke mak ayah. Makna dia berkias, kias fansuri kan. Kias fansuri dia baru depan dalam maksudnya kan. Macam dulu waktu saya belajar di ITM dulu, bilik air saya adalah toilet yang paling hujung sekali. Bilik paling hujung, paling doket dengan toilet. Jadi siapa pernah duduk hostel dia tahulah, bilik kalau doket dengan toilet ni, kita akan jadi bilik persinggahan. Orang semua akan singgah bilik kita dulu, ambil ubat gigi kita, pinjam baldi kita, betul lah. Jadi hari-hari sampai habis dia yang ngajar ubat gigi tu. Dia rajin lah mandi tu, ajak mandi tu. Jadi sampai satu tahap cakap, wah kau macam mana nak nyindir dia tu, nak cakap dengan dia tu tak faham. Satu hari tu dia cakap, ubat gigi. Sampai satu tahap tu dia memang dah tak tanya lah. Tahu capai ubat gigi tu, apa tu masuk Jadi bila dia tanya kita, ubat gigi sikit, memang boleh untuk kau pun. Dia cakap macam tu, wah dia macam bunyi, kata kan. Kadang dia macam tu, kena bagi sindiran baru faham. Masuk toilet, sila jaga kebersihan tandas ni, dia tak faham. Tak faham dah. Saja dia tinggalkan kenangan tu. Kan untuk orang kemudian kan. Saya pernah jumpa dekat satu toilet di satu sekolah. Bayangkan, najis tu dalam singki. Melintang pula tu. Macam mana cakap lah. Masalahnya singki tu tinggi. Macam mana dia boleh sampai situ? Makna dia memerlukan satu usaha, ikhtiar untuk nyampaikan benda tu kat situ. Bayangkan orang yang lemah jantung nak basuh muka, tak kata peranjat kan. Saya masa tu, ya Allah saya kata. Tapi yang paling tak tahan bila makcik tu sebut, tak apalah nak, nanti makcik bersihkan. Allah saya kata. Siapa lah yang tengah mak buat macam tu kan? Nak beritahu apa? Tak faham. Sila jaga kebersihan tandas ni, dia kena ada bahasa kiasan. Signboard tu tak ada lagi dah. Sila jaga kebersihan tandas ni. Ada kucing, ada tikus, sudah kencing harap jirus, macam tu. Luar berpantun ni lain macam. Dia sebut macam tu, lain macam ni kan. Maknanya dia bagi faham. Payah orang kita ni. Masjid kan, semayanglah kamu sebelum kamu disemayangkan. Tak faham betul. Dia kita kena buat. Kita kena tukar pula yang tu kepada bahasa yang positif. Anda ingin ke taman syurga, 100 meter belok kanan masjid. Macam tu kan. Anak-anak lubuk pahala, terus lagi 1 kilometer sebelah kiri ada satu masjid. Contoh. Jadi mana kata hidup kita ni macam tu, dia baru dia ada warna-warni kan. Ada warna-warni. Jadi menegur di dalam senyum kan, gembiranya di dalam tangis. Baru orang terfikir, rumah semakin besar, orang semakin kurang. Orang dalam rumah tu bukan makin ramai, baik rumah besar-besar. Apa sebab manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Betul pun. So tengok dalam Facebook tu, apa yang orang tak maki je, maki hamun saja. Bahasa yang elok dah makin tak ada. Nampak tak? Belajar semakin tinggi, tapi adab semakin kurang. Ubat-ubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Semalam terperanjat saya dalam radio tu, selsema tomato, apa hal? Semalam selsema tomato, masa bila dia kaji tomato tu selsema, parah betul. Rupanya menjangkiti orang tua dan kanak-kanak. Tanda-tandanya demam dan sakit sendi. Betul. Selsema tomato nama dia. Faham tak? Air semakin bertambah jenis. Berbagai jenis air sekarang ni. Air katira kan, extra joss kan, extra joss, macam-macam flavor pula. Tapi air bersih semakin kurang.
melancung ke sana ke sini, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Itu kata-kata yang menyebabkan kita kena berfikir. Tu jadi tu sebab saya kata tadi, dalam hidup kita pun macam tu. Bila dia sebut ni pun sebenarnya satu kata-kata, pekerja amanah, keluarga sejahtera. Keluarga sakinah, pekerja amanah, keluarga sakinah. Sakinah ni apa? Cuba tanya sakinah. Sakinah apa? Sakinah mana? Tak ada sakinah. Oh, dia dekat section lain. Betul ke tak? Betul. Jaranglah pekerja tak ada nama sakinah. Mesti ada sakinah. Itu sakinahnya. Ada. Sakinah apa maksud sakinah tak? Allah. Dia jawab, tenanglah. Sakinah ni tentram dia kan, dan dia ada apa? Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya diwujudkan, dijadikan isteri-isteri kamu. Tengok isteri-isteri kamu. Dah sebab ramai manusia ni jamak, jadi tu isteri-isteri dari jenis-jenis kamu sendiri, bukan jenis orang lain lah. Memang type kita dah tu, isteri kita tu jenis kita dah. Tu sebab kadang orang tu bercerai kahwin, cerai kahwin, tak jumpa gak yang ngam dengan dia. Ada. I serik dah nak kahwin. Siapa suruh? Kan? Tapi bila dia tu, itu jenis kita. Jarang orang pergi zoo negara balik mana, pal aku terbayang lah kodoh bolang tadi. Tak boleh tidur nak dia menikah dengan kodoh bolang sebab bukan jenis dia kodoh tu. Kan? Jenis kita manusia. Kan manusia kita pilih kan? Dan yang bestnya tu Allah jadikan contoh bila sebut li jamaliha, Nabi kata nak cari tu pertama tengok dari segi yang cantik, sebab nak menghadap dia bukan sehari dua. Hari pertama tengok muka tak boleh belah, bak kata orang KL kan, macam mana kau nak menghadap sepanjang ayat tu kan. Aduh, apa macam tu benar muka kau kan? Tapi apa hebatnya? Hebatnya Maha Suci Allah. Allah jadikan cantik tu tak sama. Pada pandangan Datuk Z kita ni lain cantik dia kan. Pada saya lain, pada orang belakang mungkin lain kan? Ada orang nampak ni lawa tu lawa mana dah kan. Macam saya pula tengok standard macam Maya Karin okey dia tak putih mana, tak ni kan. Ada orang tu pula dia nampak Fazura tu lawa mana dia, tapi sebenarnya tak. Ada orang cakap ya ke? Sebab mata berbeza-beza. Kalau kita duduk dekat bus stop tu kan, tengok, kalau kita duduk dekat pasar, kita lalu tengok pasangan suami isteri yang lalu tu, apa lawa warna bini betul ke tu laki dia tu kan. Tu pandangan kita. Kita tengok bini lawa, laki muka merayau tu kan. Laki handsome, bini tak lawa. Itu pandangan kita. Tapi pada dia lawa benar tu. Mbak. Tu sebabnya supaya apa? Dia sewujudkan isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya pertama, supaya kamu merasa cenderung, yakni tenteram kepadanya. Cenderung ni maknanya kecenderungan kita kerap dengan dia. Tu sebab orang lelaki, orang perempuan tak ada, dia susah. Orang perempuan, orang lelaki tak ada, dia lagi senang. Kebanyakan masuk. Eloklah dia tak ada, katakan. Kek rumah ni okey sikit. Dia bantai, menjalak, mengangkang apa benda pun tak buat. Contohlah kan. Bukan orang sini lah, orang sini okey, tempat lain. Dia kadang, orang lelaki, dia tak boleh. Tu bila isteri ni khusus seminggu, 2 minggu, dia susah hati. Apa lama sangat khusus? Kan? Kalau lelaki khusus lama dah biasa. Bini pun malah nak tanya, tu kerja kan? Bukan senang jadi CEO ni kan. Jadi pegawai kan, kejap seminar ni ada meeting sana, lepas tu meeting jauh-jauh lah tu, contoh lah kan. Tapi tanggungjawab macam mana? Kalau tak nak lelaki sibuk, carilah yang tak bekerja. Yang tak ada kerja memang tak sibuk kan. Kahwin dengan penceramah macam tu lah. Kenalah sabar kan. Hari-hari ceramah kat bini orang, bini sendiri tak sampai ceramah kan. Tu cabaran dia kan, supaya kamu rasa cenderung dan rasa tenteram kepadanya. Kamu akan, dan padanya diwujudkan perasaan kasih dan sayang dan belas kasihan.
Mana mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah. Kenapa dikaitkan macam tu? Sebab memang dua-duanya ada kaitan. Yang dua-duanya ada kaitan. Bila kita juga, kalau tak jaga amanah kita, kerja tak kerja elok-elok, kan? Kemudian kita dapat hasil setiap bulan, bawa bagi anak bini makan, masalah banyak, bergaduh hari-hari, anak-anak problem, anak-anak rebel, anak-anak tantrum, anak-anak tak dengar cakap, anak-anak buat perangai yang bukan-bukan. Itu semua ada kaitan. Antara 7 tanda keberkatan rezeki, kan? Yang pertama, tunggu, jangan ke mana-mana, saya akan kongsikan kepada anda selepas ini. Wah, tentu kan? Macam dalam TV, kan? Hujung-hujung kan saya share tentang keberkatan rezeki. Sebab orang Melayu Islam terutamanya, dia percaya pada rezeki. Dia percaya pada rezeki. Pada yang non-Muslim pun dia percaya ada rezeki. Tapi menurut fahaman masing-masing. Tapi apa yang non-Muslim faham, dia faham kepada hukum karma. Buat baik, dibalas baik. Tapi kita pula, yang Islam pula percaya, setiap satu perkara tu ada perganjaran dia. Kadang-kadang kita dapat tak baik, kita rasa benda tu tak baik, tapi rupanya itulah yang terbaik. Contoh, anak bawa balik Rizak Peksa. Kita dah doa, ya Allah, berikanlah anak aku keputusan yang terbaik, ya Allah. Anak kita balik bawa Rizak 9E. Maknya keputusan mak 9E. Mak ni ingat, dia nak marah tak boleh sebab dia doa dengan Allah dah. Dah tu yang terbaik. Mak khabar, nak baik macam mana? Takat tu ya otak kau. Mak redha lah. Rupa-rupanya budak ni, bila mak dia cakap macam tu, dia terkejut. Kat sekolah tadi kawan-kawan ketawakan dia, Rizak dia tahu. Sampai rumah dia ingat mak dia marah dia. Mak dia tak marah dia, tu menyebabkan dia tersentuh dalam hati. Tak sepatutnya aku bagi mak aku Rizak macam ni, dia tu. Diam-diam dia ambil periksa. Diam-diam dia bekerja, sambil-sambil bekerja dia ulang balik periksa dia tu. Dia ambil paper Jun. Paper Julai dah tak ada. Untuk siapa nak tahulah, dulu kan paper Julai kan, dia paper Jun, dia ulang balik, dia tampal sijil dia. Mana yang tahu-tahu tu dia sampal. Alhamdulillah, lepas tu dapat masuk college, dapat masuk universiti. Jadi betul tak 9E tadi terbaik buat dia? Betul. Sebab dapat ubah diri dia. Nampak tak? Jadi itu sebabnya kita kena percaya pada apa yang disebut sebagai hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup penuh dengan hikmah, selaut garam terasa tawar. Deep tak? Selaut garam terasa tawar, sabar. Akhirnya melur akan kembali kepada Firdaus. Macam tu kan? Punya kau bongi, kau bangang-bangang kan Firdaus tu kan? Orang perempuan tengok drama, dia punya bonci watak tu kan? Apa benda bini baik-baik, dia kata kan? Pergi je lah kat Haris tu. Macam tu keadaan dia. Saya tak tengok, saya tahulah cerita tu. Iya, jangan main-main. Tapi betul itulah dia. Kita tengok drama tapi tak pernah ambil hikmah di sebalik drama tu. Kan, bisik-bisik gelora Jad dan Arumi, kan? Macam mana Jad tu tak layan baik Arumi tu. Dia marah-marah, dia talking-talking. Bila dah hilang baru tahu pengorbanan seorang wanita. Betul tak? Saya tak tengok. Saya tahu dekat dalam TikTok tu orang share yang itu, ya. Kan? Iya ni kita kena belajar, kan? Belajar, kan? Tengok cerita cinta hari-hari tapi dengan lelaki, bang balik bila? Tak ada romantik langsung. Abang janganlah balik lambat ini. Kenapa pula? Nak pergi mana? Saya makin lama makin rindu kat abang bila abang tak ada. Wah, macam tu kaedah dia, kan? Ini tak kan, kasar je. Orang perempuan ke maaf lah, aku ni mulut je jahat, hati baik tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik, kan? Ya. Orang lelaki memang dia tak banyak cakap, dia tak pandai express dia punya perasaan dia, ya. Itu sebab orang lelaki kalau banyak hal, okey lah, abang salah.
Dia malas nak panjang, bergaduh dengan kau tak dapat apa. Berjuang lah macam mana pun. Orang perempuan tak betul. Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, dia tak menang hujah kat rumah dah. Orang perempuan ni betul semua. Salah macam mana pun salah kita juga. Okay, salah abang dah. Tapi, salah abang. Orang lelaki macam tu, dia malas nak panjang-panjangkan cerita. Biarlah dia bukan salah kita. Abang aku salah. Okey. Puas hati. Yelah, tapi la ilaha illallah. Orang perempuan dia lain. Okeylah, saya minta maaf. Saya tahu saya salah. Tapi abang tahu kan kenapa saya buat benda ni? Dia nak juga urai. Tu beza dia. Jadi, hidup kita ni, amanah ni ada kaitan. So amanah ni kita salah satu daripada isu integriti. Bila sebut integriti ni tidak hanya isu rasuah saja, kena ingat. Integriti ni soal ketepatan masa, soal penggunaan sumber yang baik, kemudian pencapaian usaha untuk melaksanakan mencapai KPI yang telah ditetapkan. Itu semua isu integriti. Dikatakan integriti ini berasalkan daripada perkataan integer, iaitu menggambarkan struktur kejuruteraan bangunan, ketelusan, kejujuran, kesempurnaan dan kekukuhan. Itu integriti. Kejujuran, ketelusan, kekukuhan dan juga kesempurnaan, itu adalah integriti. Tapi kita ni manusia biasa, tak lari daripada buat salah. Cuma kita kena belajar untuk membetulkan yang biasa, membiasakan yang betul. Terlampau biasa buat benda tak betul dirasa betul. Datang lambat, biasalah datang lambat. Kita kan kena traffic jam lah. Orang lain boleh awak, kenapa kita apa? Orang tu tak jam. Oh, dia tidur dekat pintu masuk pejabat. Macam tu tak? Masing-masing ada tanggungjawab. Hantar anak pergi sekolah. Orang lain anak tak sekolah semua, bangang-bangang semua. Tak, anak-anak dia pun sekolah juga. Jadi kenapa kita beralasan? Jadi makna kata tu sebabnya usaha kita untuk mencapai standard tu. Kita nampak traffic light, kita kuning, merah, berhenti kan? Tapi di Putrajaya mengajar kita tak payah ikut traffic light tu. Belok aja ke kiri kalau tak ada kenderaan. Macam tu ada signboard tu. Nampak tak? Kan? Kayak pilah kita try buat macam tu, kena sama kan? Kenapa lah kat sini contoh kata kan. Jadi integriti ni tak kira, walaupun ada orang tak ada orang, dia tetap akan berhenti. Walaupun pada tu masa tu pukul 3 pagi zap berhenti. Walahai, sejauh mana kita akan ikut peraturan, itu integriti. Jangan, ni prinsip. Berapa ramai orang? Tak ada orang. Pap, rupanya motor lalu, blind spot, langgar, accident, mati. Contohlah. Jadi semuanya ada sebab. Peraturan-peraturan ni ada sebab. Macam hari ni, kursi terhad, ikutkan C4 tu besar, RC4 ni besar kan? Siapa nak datang? Tapi terpilih. Yang terpilih je dapat datang. Ada yang dengan muka, tarik muka, terpaksa jaga. Hello cik, ya, apa boleh saya bantu? Aku tak dapat pergi ni ceramah ni, pahal kau kan? Semua. Jadi peraturan ni ada. Kenapa ada peraturan? Kita limitkan sebab kursi kita tak banyak. Lagi satu, kita pun tak ada lah semua orang terganggu operasi ni disebabkan oleh ceramah. Bagi-bagilah kan? InsyaAllah dalam 4 tahun lagi panggil sekali lagi untuk grup yang lain pula kan. Tak, kita kena faham. Itu sebab Nabi sebut, Prophet Muhammad sebut, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Apa maksud penjara? Penjara maksud ada peraturan. Duduk dalam penjara kan, dinding setakat tu je, lebih kurang pentas ni lah, katil, toilet situ kan? Mana ada dinding bilik toilet dia, tak ada kan? Makan, boleh makan ikut suka-suka, mana boleh. Boleh dia cakap dengan pegawai penjara tu, kalau boleh hari ni nak nasi ayam, nak kepak, nak kena pijak dengan pegawai penjara tu, boleh lah macam tu.
Tak dapat, ada peraturan. Makan bukan semua boleh makan. Yang khabar pendek tu boleh makan. Kebetulan kan teragak lah dia kata boleh. Tak, ada peraturan. Orang Islam ada benda-benda boleh makan, ada benda tak boleh makan. Kan ulas sawah nak dimakan gitu. Tak ada, tak makan gitu. Kita makan. Tahu tak daging paling sedap dalam dunia daging apa? Nombor satu daging paling sedap. Wagyu, sabarlah aku. Daging paling sedap menurut kajian untuk dimakan, nombor satu daging manusia. Nah, tu sebab kita ada yang puak-puak cannibal, dia boleh makan jam tu je. Kan? Daging manusia paling sedap makan, tapi janganlah cubalah kan, kita hirih tangan suami kita, ambil sikit dia bang, sikit dia. Lama banyak ni ambil lah sikit dia kan. Tak, tapi memang betul nombor satu, dia punya lembut dia, tekstur dia kan. Pertama daging manusia, kedua daging bab satu. Babi lah kalau tak faham. Payah warna sabuk bab satu tak faham apa warna bab satu. Yang kedua, yang ketiga baru daging-daging lain. Tapi masalah nombor satu, nombor dua tu haram bagi orang Islam. Sebab apa? Aturan, ada sebab lah. Kan mudarat lah, kan tak ada kerja lah. Beranak, ini masak apa sedap ni. Anak orang lahir, dia tanya masak apa sedap. Dan memelihara keturunan. Kan? Yang bab satu tu pula dari segi bakteria dia yang tak mati-mati, virus dalam badan dia bahaya. Macam-macam lah. Kan? Tapi ada kelonggaran-kelonggaran tertentu dalam keadaan darurat, babi tu boleh makan. Darurat. Contoh PKP langsung tak boleh keluar. Pasar semua tutup. Tak ada binatang yang ada, lalu di depan mah itu. Tapi peraturan adalah, ada peraturan. Boleh makan sekadar untuk hidup sahaja. Bukan beria kopak salamak celapi tu. Kan kepala tu kau buat apa, kau rabui kan, telinga contoh kan, tak boleh lah macam tu. Dia hanya sekadar untuk hidup saja, untuk bertahan, survive, itu saja. Tu kita kena faham aturan tu ada. Macam tu juga bekerja lebih-lebih pun tak boleh. Sampai 3 hari tak berhenti kerja, teruk betul dia overtime. Macam tu lah, bersilang mata dahnya. Kan punya lah dahsyat orang plus ni bekerja. Kita orang memang plus Ustaz. Kalau kerja tu memang plus, kena lebih pada orang. Ya. Dulu dekat highway plus, dekat tol Nilai kan, semua orang tahulah pekerja cemerlang dekat sana. Ada seorang tu yang jaga tol dulu kan, cerita pack tiket jalan kan, sebelum ada sistem automatik macam sekarang, macam tak best dah kan, bergaduh kan, tak tahu nak gaduh dengan siapa. Bodoh lah tiang ni, naik lah. Tak nampak kan, satu orang nampak tu. Dulu ada orang boleh tolong tekan kan, tak ada. Kan ada seorang operator yang jaga dekat. Bila dia bagi duit balance tu, semoga hidup ceria hari ini dan berjaya dunia akhirat. Oh, apa hal dia ni? Semua orang tahu kan, dekat tol Nilai tu ada seorang dia macam tu. Memang dia bahasa dia, ada je doa-doa dia. Saya macam tu yang lama kat kaunter tu, dekat tol booth tu. Apa? Sebab tu pada orang lain semua macam tu. Kadang tu muka macam ni tu. Tak nampak kan. Tapi sekarang alhamdulillah lah, semua dah semakin moden kan, semakin moden. Jadi soalan nak kita tanya bila kita dapat duit gaji ni, soalan nak kita tanya adalah bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita cocok setiap bulan tu. Tu soalan yang penting. Kita bekerja hari-hari, I kerja makan gaji kot. Tak ada, confirm halal lah tu. Belum confirm lagi. Ada orang masuk pagi, daripada pagi ke petang, bukan kerja sangat, minum kerja. Ui geng, hari ni nak lepak mana? Pagi-pagi tak tahu kerja, masuk ke 8 pagi sekarang tu sibuk membincangkan episod drama malam tadi.
Bodoh betul mak dia tu kan, boleh biar je menantu buat macam tu. Cerita sampai pukul 9. Weh, hari ni nak minum kat mana guys? Oh, dia ada grup halakah dia. Ketua kumpulan dia bergantung kepada siapa yang bawa kereta. Dia yang akan decide sampai mana nak minum itu. Pukul 10 tak balik lagi, 10.30 baru sampai dekat lobi tu, jumpa orang kampung. Lah, kau kerja sini ke? Dah lama dah kau apa? Ada urusan sikit sini je. Jom lah kita minum. Aku belum lepas minum. Kan ada lah kau tarik. Minum lagi, minum. Sampai ke 12. Ya Allah, nak jemput anak balik sekolah. Ya Allah. Hari ni kena awal ni. Sebab takut jam. Kau cover aku tau. Keluar awal. Belum ke 1 dah keluar. Jemput anak balik ke 2, tak boleh pejabat lagi. 2.30 pun sampai. Teruk betul jam ini. Orang tanya pun tidak. Kemudian sebabkan tension petang ni, jom kita nak minum. Kenapa kita tadi dah minum? Kita bungkus. Keluar juga. Bungkus sampai ke office. Sudahnya pukul 3.30, 3.45. Baru buat kerja sikit. Tengok jam. Ya Allah. Sekarang kerja tak rasa kan, tiba-tiba dah pukul 4. Dia bukan tak rasa, masalahnya kau memang tak kerja masalahnya. Dan lepas tu kita makan gaji setiap bulan tau. Lepas tu mulalah masalah rumah tangga, bergaduh, tak ada kemesraan kan. Saya hari tu beberapa hari pergi Sabah, ceramah 4 hari ke Sabah. Landing je tahu ambil kereta pergi pula Tapah. Sabah Tapah 3.5 hari handle team building. Baru balik, baru 2 malam. Tapi balik tu pun hari-hari ada ceramah. Tak tahu. Saya tunggu tak kalau telefon. Assalamualaikum. Tuan, tak maaf ya, program batal. Ya Allah, happynya batal. Tak ada yang batal lah. Booking dah lama-lama pula tu kan. Tak ada batal. Jadi baru nak settle kan. Malam ni dah tak balik rumah. Dalam ni ceramah kat Melaka, lepas tu pergi Johor. Besok Johor, malam besok. Sampai malam besok. Dah habis nanti besok pergi Terengganu pula. Macam tu lah kan. Kan? Itu masa tu lah kita baru hargai. Nampak tak? Tu sebabnya masa dia. Saya dah tahu. Tu sebab kita tengok balik. Kita ni kerja, saya tu terang cakap kita kerja plus kan. Minta maaf cakap tu. Jangan kerja hati. Kita takkan kaya. General rule dia takkan kaya. Dan nak pula ikut peraturan, confirm tak kaya. Tapi sebab apa saya cakap itu? Sebab Nabi pernah sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Nak lagi. Itu sebab takkan kaya. Cerita kaya takkan kaya. Orang yang dah banyak duit pun dia rasa dia tak kaya. Kan? Bila kita tengok semalam diumumkan denda tu sampai 210 juta. Pada kita, gila banyak weh. Pada orang-orang yang besar-besar, yang kaya-kaya ni, tak ada benda 210 juta tu. Kan? Kita je denda 500,000. Gila weh. Kita contohlah, kita tiba Datuk Zack pergi ke depan hari ni, dia buat pengumuman. Contohlah, saya dengan ini umumkan contoh. Jangan tuntut, ni contoh saja. Dengan ini saya umumkan disebabkan kegembiraan saya menyaksikan saya telah pun dapat wahyu daripada Datuk MD kita. Sebab gembira tengok kehadiran penuh pada hari ini. Yang online minta maaf, tak ada, hanya yang datang fizikal. Kita umumkan. Yang luar dinding ni pun tak dapat. Yang ni je dalam ni je. Yang dalam ni saja ya. Yang tinjau-tinjau tu tak dapat. Kita umumkan setiap seorang kita akan berikan insentif. Kita akan bank in sebelum pukul 5 petang ini sebanyak RM500,000 setiap seorang. Kau jangan tepuk, kau kata contoh.
Kau jangan terbawa-bawa, kau faham tak? Gua tu contoh, faham? Aku tu banyak kali aku ulang, contoh, jangan terbawa-bawa. Katalah betul-betul terjadi. Pertama, orang akan tepuk. Pertama. Yang kedua, silap-silap besok dah ada yang hantar surat. Datuk, saya nak berhentilah. Saya nak kejar cita-cita saya, Aceh. Sebab pada kita 500,000 tu banyak. Kan? Tapi pada setengah orang 500,000 tu tak ada apa-apa. Ada orang tu gaul kepada. Apa hal? Dalam bank tinggal 10 juta. Kau tak rasa nak bunuh kau orang ni? Sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta. Dia rasa susah sangat. Sedangkan kita dulu, kita dapat 10,000 tu rasa, ya Allah dalam bank ada 10,000 tu, wah lega, malam ni rehat-rehat, relax, tahu duit ada dalam bank. Kita boleh tu. Saya ceramah di PKNS Shah Alam. Waktu PKPB, Ustaz kalau nak beli rumah, Ustaz, ini time dia Ustaz. Rumah tengah murah Ustaz. Berapa? Dalam 1.2, 1.3 je. Kau hilang akal ke cakap dengan aku tadi? Sebab pada dia murah berbanding 6-7 juta dulu. Mak. Ada seorang Datuk Seri. Saya ceramah kat rumah dia. Saya kata agaknya mahal rumah ni Datuk. Tak adalah. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab? Ada satu Datuk tu. Saya ceramah kat rumah dia. Dia bagi saya makan. Ada satu kopok tu. Sedap tak? Sedap, kat Petronas pun ada jual kopok tu. Sedap kopok ni. Itulah, tu yang isteri saya pun cakap sedap. Tu yang kita orang beli kilang tu. Apa nak kau beli kilang tu? Kalau kopok tu sedap, kau beli banyak-banyak, kau bagi semua orang rasa. Kau sampai beli kilang tu kasar betul cara kau ni juga tu. Tak nak beritahu bahasa orang kaya. Jadi tak usah nak kerja kaya. Jangan nak kerja kaya, tapi kejarlah bahagia. Ke satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Ingat ayat tu. Akhirnya orang tanya bahagia ke tak bahagia. Tu yang soalan orang tanya. Itu sebab saya sebut tadi, kita takkan kaya. Tapi Nabi sebut, carilah rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Yang penting cukup. Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan kecukupan. Allah tak uji kaya dengan miskin. Allah uji dengan kaya dengan kecukupan. Ada orang tu kaya tapi tak cukup-cukup. Tu sebab Nabi sebut satu ayat, nak meredakan jawapan kita boleh kaya ke tak boleh kaya, Nabi sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Cukuplah itu isteriku. Itulah kekayaan yang sebenar-benarnya. Menikmati keindahan isteri kita daripada hujung rambut sampai ke hujung kakinya. Itulah yang sebenar. Memadailah 7-8 orang anak yang aku ada ni, ya Allah. Asal kau golak pula? Itulah orang KL ni. 3 cukup. Tutup kilang. Orang perempuan jangan gamar-gamar menutup kilang sendiri. Bincang dengan pengurus. Sebab pengurus kalau dia jumpa tapak baru, dia tak tanya kau dah. Kau dah faham ya? Kalau dia berkondak tu kau beranak lah. Saya banyak cerita. Tanggungjawab perempuan 2 saja. Melayan suami, melahirkan anak. That's all. Faham? Yang lain semua kerja suami. Melayan suami, melahirkan anak. Itu sahaja. Kemas rumah, basuh pinggan, basuh kain, lipat kain, besarkan anak, sontal bilik air, kan, sidai kain, semua tanggungjawab suami. Tak kira lah dia jawatan dia sebagai penaung RC4 ke, dia penceramah ke, kan, MC ke, tak.
Itu tanggungjawab lelaki. Cuma orang perempuan dengan penuh rela hati dia memangku tanggungjawab suami ni. Itu sebab orang lelaki kena appreciate. Sebab kerja perempuan kalau ikut tu dia. Layan suami melahirkan anak. Itu je. Itu sebab Nabi tak suruh. Dia tidak akan menyusahkan isterinya untuk perkara-perkara yang dia boleh buat sendiri. Tapi di Malaysia, uruf dia, adat kebiasaannya, orang perempuan kan buat semua ni. Tapi itu tidak bermakna itu tugas orang perempuan. Itu sebab lelaki kena pergi. Terima kasih lah isteri abang, tolong abang buat macam ni. Tak terbuat abang dah. Balik rumah boleh tengok bakul. Orang lelaki tengok bakul tak ada perasaan. Ni tengok bakul kain kan. Ompek dah bakul lagi ni. Itu je. Orang perempuan, bila lah nak settle ni. Kan? Dia lipat. Sebab orang lelaki kalau lipat, senangnya gulung-gulung-gulung, susun-susun, settle. Orang perempuan je nak asing kan. Suara dalam anak, suara dalam ayah, mak semua lain. Dekat mana almari nak susun, semua nak fikir dah. Tengah-tengah lipat, masak pula. Hari tu ada yang BDR tu kan? Bekerja dari rumah bukan senang. So difahamkan kat sini tak ada BDR, semua kena pejabat kan. Dua-dua ada. BDR lagi susah kan, perang badar kan. BDR kan, bekerja dari rumah, tengah-tengah kerja nak susu memakak lah kan nak susu la ilaha illallah. Lepas tu dah buat diam kau ni mesin baru nak sambung kerja. Hari ni lauk apa yang seko lagi lah. Bukan senang kan. Winnie pula semenjak masuk grup masak apa pun tak jadi ni rajin masak macam-macam lauk kan. Tak, bukan senang perjuangan kita, tapi demi untuk mencari rezeki yang halal. Demi mencari rezeki yang halal, kita buatlah apa ikut kemampuan kita. Dan begitu juga kita lihat dalam mencari rezeki ni, kita kadang-kadang terlupa bahawa bekerja itu juga merupakan satu ibadah. Macam mana nak dapat rezeki itu sebagai kerja itu sebagai satu ibadah? Nak dapat kerja sebagai satu ibadah ada 3 syarat. Pertama, benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contoh, yang kita kerja ni, jadi operator lalu lintas. Okey, benda baik. Diizinkan oleh Allah. Caranya pun kita kerja memang ikut time apa semua. Diizinkan oleh Allah. Ramai yang terlupa bab niat. Dia bekerja sebab kerja. Dah kerja, kenalah kerja. Dia kata kan. Dia terlupa niat kerana Allah. Kalau dia niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contohlah, katalah saya dengan Datuk Zack kita, dengan Tuan Suhairi, kita wujudkan satu persatuan. Nak bantu ibu-ibu tunggal seluruh Subang. Kita memang fokus. Anak yatim pun tak tolong dah. Ibu tunggal lah. Punya fokus kan. Dan kami namakan persatuan kami ni PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Ya, jadi saya sebagai penasihat, Cik Suhairi sebagai bendahari lah masa tu. Datuk Zack kita tu sebagai pengurusi lah. Benda baik, tolong ibu tunggal ni benda baik, diizinkan oleh Allah. Caranya kita ramai-ramai pergi dengan grup-grup, kita pergi hantar bantuan. Benda baik, diizinkan oleh Allah. Niat kepada Allah, dapat pahala ibadah. Tapi kalau tidak diizinkan oleh Allah, maknanya caranya tak betul, dia takkan dapat pahala ibadah. Ataupun aku dah hari ni dapat selfie, jadilah buat konten dalam akunnya IG, mesti ramai orang like, so kita akan dapat tu je lah. Kita tak dapat pahala ibadah. Mungkin ada pahala sikit lah, saya rasa tolong orang tu ada lah, tapi tak sebanyak pahala ibadah tadi, rugilah kita. Ataupun dalam tengah bagi bantuan tu, Datuk Zack Samsul debat dengan semua, Cik Suhairi kata, tak payah pergilah, rumah yang last ni saya cover. Kita semua tertanya-tanya, apa Cik Suhairi tak bagi kita ikut dia yang last ni?
Rupa-rupanya ibu tunggal yang last tu bukan kaleng-kaleng. Rupanya sikit-sikit lagi macam Luna Maya dengan Maya Karin. Patut dia tak bagi kita ikut, dia tahu kan? Jadi caranya tak betul pun tak boleh. Kan? Macam contoh Robin Hood kan, kita tengok Robin Hood kan, movie Robin Hood ke dulu pergi kecil-kecil tengok Robin Hood. Robin Hood ni pertama, benda dia benda baik, dia nak tolong orang miskin. Katalah dia ni nak masuk Islam, Robin bin Hood. Dia niat kerana Allah, bagus dah. Tapi cara dia mencuri daripada orang kaya tu tak diizinkan oleh Allah. Macam tu jugalah ruginya kita kan, macam orang perempuan. Layan suami dengan sebaik mungkin. Lupa niat kerana Allah, rugi. Kan? Tapi lepas tu dah lah rugi, mengungkit pula langsung negatif. Tolong mengungkit hidup kau. Cuba berhenti mungkin. Saya macam-macam saya buat untuk abang. Saya masak setiap hari. Habis malaikat padam. Masak setiap hari padam. Tiap petang nak berdarah. Nak air kopi O lah, apalah. Kopi jantan dah naik. Saya buat ikut kehendak abang. Buat kopi potang-potang pun padam pahala. Saya lahirkan 5 anak untuk abang. Ya Allah, pahala beranak pun habis. Jangan ngungkit, rugi. Cuba tengok cara orang lelaki bila gaduh. Mana ada ngungkit? Sebab dia tak tahu nak ngungkit apa. Apalah aku nak ngungkit. Diam je lah, tadah je lah aku nak marah kan. Jadi orang perempuan nak panik. Macam-macam dah saya buat untuk abang. Apa dia? Lu fikirlah sendiri macam tu. Jadi dia tak ngungkit. Dia tu lu fikirlah sendiri je tu kan. Jadi sebenarnya dan menurut kajian di Malaysia ni, suami akan mati dulu daripada isteri, lebih tinggi kadar dia. Layan suami, bayangkan itu adalah hari terakhir. Bila kita masak tu kan, buat yang terbaik. Ini masak-masak, tapi tak payah sampai meraung pula. Apa hal kau sedih takut hari ni hari last day abang, langsung tak selera kawan tu makan. Tak adalah macam tu. Saya tengok saya ceramah untuk pusat aktiviti warga emas Pawai, pusat aktiviti warga emas di Jempol, di Teratak Zakbar. Saya masuk dalam dewan tu, semua perempuan. Laki mana? Saya tanya. Laki habis mati dah. Allah jawab. Makcik tu jawab, saya tak tahu. 5 minit saya berhenti kolak tu. Bergerai mata saya kolak. Oh my God. Laki habis mati dah. Tengah ni sabarlah, sabarlah aku. Tapi betul menurut kajian memang lelaki mati dulu. Buat baik suami kita. Tu sebab persatuan ibu tunggal banyak. Persatuan bapa mana ada, tak ada. Semua ibu. PIBG, ibu dulu baru bapa. Kan? Kalau boleh nak buang bapa tu kan jadi PIG pula. PIG pahala pula kan. Bila mesyuarat PIBG pun perempuan yang ramai datang. Kau tak tahu. Ibu-ibu je datang. Ibu pejabat. Plus punya ibu pejabat. Mana ada bapak pejabat? Tak ada. Mana? Ibu sawat kan. Ibu sawat. Bapak sawat mana ada? Ibu negeri, ibu negara. Yang ada dua-dua, ibu ayam, bapak ayam ada. Dua-dua ada. Itu yang tak elok baru ada. Terperanjat hal kan. Sampai kan terperanjat pun ataupun mengeluh pun mak tak sebut. Alamak ada. Mana dengar alapak? Alapak tak ada. Mana ada? Alamak ada. Mak juga sebut pengiktirafan tu. Jadi jangan komplain. Jangan komplain. Orang perempuan ni cukup bahagiakan suami, bahagialah kita. Nabi kata orang perempuan jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami. Taat perintah suami. Kalau jaga 4-4 ni, Nabi kata masuklah dalam syurga ikut mana-mana pintu mengikut pilihan hati kamu. Boleh pilih pintu. Orang lelaki mana boleh pilih pintu? Dapat masuk untung. Semua ni akor. Termasuk yang bercakap ni. Orang perempuan jangan paning-paning kepala. Mana yang suami nak tu setuju ya. Tak, cuma jangan sangka buruk kan. Pun tak adalah kebaikan dia tu kan. Saya kata percaya pada hikmah. Abang nak apa abang? Abang cakap nak makan buat. Abang nak minum apa? Cakap je. Nak kopi O.
Lagi mencakap nak coffee, tea or me. Mak bagi tu soalan tu. Tanya, abang nak makan apa? Cakap je, saya okey je. Belakang abang ni sakit lah. Sekejap saya ambil minyak ya Allah, terima kasih lah. Abang tak? Abang nak apa ni? Abang nak minta sign. Boleh? Mana abang? So, saya tak payah baca, saya yakin dengan abang. Sign. Suami suruh sign, faham? Faham tak? Suami nak transfer tanah nama kita. Sign je lah kan. Saya tak ada niat bukan-bukan dah. Orang lain dia fikir macam jangan kita ni bangga masa aku buruk kan. Hidup kita tu sebabnya kita nak berjaya dalam hidup kita ni, dunia dan di akhirat ni. Jaga kerja elok, anak-anak kita akan okey, keluarga kita akan rasa tenang, balik rumah rasa tenang, damai. Sebenarnya ini bampai rumah sibuk nak keluar macam cacing kepanasan, tak boleh. Kejap lah, keluar sekejap lah. Masalah tu. Dalam rumah tidak ada seri. Rumah tak ada lagi dah kebahagiaan yang diidam-idamkan. Apa sebab? Kita kena wujudkan suasana tu. Balik rumah kan, fikirkan pasal benda hidup, bukan benda mati. Benda mati, pap ambil remote. Benda mati, tekan baru on. Sofa, benda mati. Fikir nak tidur atas katil, benda mati. Semua benda mati. Fikirkan benda hidup yang bergerak dalam rumah tu. Boleh nampak isteri kat dapur. Sayang, abang dah balik. Abang, kejap bang, saya masak sekejap. Abang tunggu kat luar. Tunggu kat luar? Tak, tunggu kat depan tu lah. Tunggu dekat hall. Lepas tu tamu dah bawa. Abang, jom bang, jemput minum. Sejuk. Ini adab nampak, siap alih nampak. Nampak? Walaupun tak apa kena pasangan tu, tapi itulah cara dia. Betul, bagi suami macam ni itu baru adab tau, bagi kat suami. Ini tak bagi kat suami macam ni. Bang, minum. Kau ingat ni kelab malam bah? Betul, ini benda ni kena jaga. Makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak. Tagah dek budi dengan bahasa. Bang, mana minum air ni? Sejuk-sejuk. Ya, tu yang suami yang kalau dia fikirkan benda hidup dalam rumah tu, dia balik rumah dia tak ada tangan kosong, dia ada benda-benda bekal dia bawa balik rumah. Sayang, hari ni abang bawa kuih kegemaran sayang. Kuih apa bang? Kuih kapel. Tahu kuih kapel? Kuih cakui. Kan kapel tu. Jangan dipisahkan mereka berdua. Cubit-cubit sesama sekali kan. Lambang kasih sayang. Ya, betul. Dia fikirkan benda hidup dalam rumah tu seronok makan sama-sama. Tu kan perempuan itulah. Macam kita pergi tengok rumah, nak beli rumah dulu. Ingat tak masa nak beli rumah? Ingat tak? Saya suami tengok, cantik. Kita tengok luar, tak tengok dalam ni, cantik. Berapa ni? Masuk dulu tengok. Orang lelaki dia fikir berapa besar, dapat tidur, mana bilik air, mana bilik. Okey, tu saja. Orang lelaki. Orang perempuan dia detail. Dapur ni bang, kalau pasang ni kitchen cabinet siap dengan built-in microwave. Lepas tu atas tu dia ada yang buka macam ni, ada yang buka macam ni, ada yang tolak ke dalam. Kita tak boleh imagine. Wah, ni tanah kosong ni, dia dah terbayang dah senyap. Sana lah. Orang lelaki nak tahu rumah siap je. Dia dapat parking kereta kat mana, dia tahu bilik utama mana, sudah. Perempuan jangan. Dia boleh cakap tu, bang, matahari terbenam petang belah sini. Kau boleh tahu. Macam mana masa bila kau duduk situ, kau tengok matahari turun belah mana? Nanti bang petang ni kan punya seronok bang kan. Petang-petang dekat sini kita boleh tempat minum kopi petang sambil menyaksikan matahari terbenam. Daripada 2011 sampai sekarang belum ada sekali pun minum petang kat situ. Kau dah siap kaji matahari terbenam kan?
Tak pernah buat. Itulah dia orang perempuan. Dia punya imajinasi, dia melangkau kepada. Boleh bergaduh tu kalau bincang dengan suami tu. Boleh bergaduh. Tak adalah, ikutlah. Tak payahlah bincang abang. Decide aja lah. Macam kalau kita beli barang kan. Kita beli barang dekat pasar raya kan. Orang perempuan dengan orang lelaki lain. Orang lelaki kalau dia pergi pasar raya, memang asing lah. Dia tengok, mana tempat boreh. Hari tu sini ni, dia dah tukar ni. Round. Orang lelaki lah ambil ke pasar raya. Orang perempuan, dia seolah-olah dilahirkan di sana. Dia tahu sudut ni apa. Kita, dia renovate ke pasar raya ni. Orang lelaki lain. Beza cara fikir. Jadi, apa yang penting dalam bab kekeluargaan ni, yang pertama, kita dalam bab bekerja, kita kena cepat, jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Kedua, kita kena hadir kerja, jangan ponteng. Berapa ramai orang ambil cuti, kadang-kadang, kenapalah aku cuti, aku kerja lagi bagus. Kadang-kadang kita cuti, tak tahu kenapa. Cuti kan untuk tujuan-tujuan yang tak logik kadang. Kenapa cuti? Urusan di bank. Apa kau tahu mana? Urusan di bank, kau nak buat presentation depan Governor Bank Negara. Sampaikan kau kena cuti. Rupanya urusan kat bank tu kan apa? Tak sampai setengah jam dah boleh balik. Kadang-kadang. Tapi kita ambil cuti untuk tu. Kita sendiri tanya. Jangan ingat bos tak perasan. Bos boleh perasan lah pattern-pattern pekerja tu. Ada orang tu kejap-kejap MC. Buah pinggang beralih. Jantung berlubang. Kan? Kepala lutut bertukar dengan kepala. Macam-macam. Yang seorang tu lah meninggal. Kejap-kejap meninggal. Ada je orang meninggal dalam keluarga dia tu. Kalau dia susun balik salah silah keluarga tu memang tragis betul. Sebab dia lah satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga. Habis mati semua lah. Tak ada siapa tu. Yang lepas tu jiran mati pula pun dia cuti. Macam-macam kan. Jangan ingat bos tak perasan. Hadir bekerja. Jangan saja-saja tak hadir. Kita tanya balik, aku ni bekerja ada function tak? Kalau ada function tentu orang rasa susah kalau kita tak ada. Tapi kalau kita ada tak ada sama, maka mungkinlah ada kemungkinan ada masalah dengan integriti kita. Orang pun tak harap pada kita dah. Kemudian seterusnya, ini adalah zaman apply, bukan zaman cakapnya. Kita kena buat. Aku kena buat. Aku ingat aku berazam nak jadi pekerja terbaik. Jangan cakap je, kena buat. Cakap dengan suami, cakap dengan isteri, abang sanggup korban apa saja untuk isteri abang. Walau apa pun terjadi, sayanglah segala-galanya buat abang. Oh, kata-kata. Tapi perbuatan, belum tahu lagi. Bini bersalin pun tak sanggup taman. Takut darah, dia kata. Apalah alasan takut darah? Darah bukan buat apa-apa pun. Yang penting kalau takut, masa beranak, menghadap muka isteri kita. Pandang muka dia, jangan pandang tempat lain. Belum pernah lagi orang beranak darah keluar ke muka. Sakit bang. Kalau aku pun takut kan. Pandang isteri tu. Kadang-kadang kita cakap, kita kena buat kerja rajin-rajin. Sebab kita bekerja, saya pesan dekat semua, jangan mengejar pengiktirafan manusia, nak naik pangkat, nak bonus, nak dapat peluang kerja cemerlang. Kalau bekerja mengharapkan pengiktirafan manusia, yakin dan percaya kita akan kecewa. Tapi bekerjalah kerana Allah, insya-Allah kita takkan rasa kecewa. Rezeki siapa bagi? Saya tanya. Rezeki siapa bagi? Allah. Tahu tak hakikat rezeki ni ada 3? Hakikat rezeki ni ada 3. Yang pertama, Tuhan tentukan macam mana kita dapat rezeki tu. Pertama, punca rezeki Allah tentukan. Ada orang rezeki dia daripada anak dia semua berjaya dalam hidup, dia alhamdulillah dia jadi senang. Ada orang punca rezeki dia dengan bekerja. Dia kerja je gaji tinggi, alhamdulillah rezeki kat tempat kerja. Ada orang rezekinya duit tanah, tak semena-mena bertahun-tahun struggle, tiba-tiba mak dia meninggal, tanah tu dah dimilik kita dan ada orang nak beli tanah tu. Tuhan tentukan. Itu pertama, punca rezeki Tuhan tentukan. Hakikat rezeki yang kedua,
kadar dia berapa banyak pun Tuhan tentukan. Kan? Tuan-tuan tengoklah nanti bila pembentangan belanjawan. Yang belanjawan tapi yang plus tak terbabit lah, sebab dia bukan kaki tangan awam kan, bukan kan. Dengan ini diumumkan demi menghargai jasa penyawat awam, kita memberikan insentif sebanyak RM500. 500 saja. Ada yang semua 500 saja. Jangan lupa kadar berapa banyak Allah tentukan. Manusia tu menyebut saja. Kan? Diumumkan dengan ini bonus sebanyak sebulan gaji. Macam plus bos tiba-tiba umumkan. Kan? Tahun lepas berapa bulan? Rahsia. Rahsia. Contohlah, ada bank tu dia bagi bonus 6 bulan gaji. Ada bonus tu setahun gaji, termasuk office boy dia. Setahun. Kadar berapa banyak Tuhan tentukan. Jangan komplain. Tuhan dah izinkan rezeki kita banyak tu. Dan yang ketiga, Tuhan tentukan bila kita dapat rezeki itu. Jadi kalau kita faham hakikat rezeki, kita tak akan mungut lah. Kita tak akan mungut, kita akan redha, terima apa juga. Siapa yang lambat dapat anak kat sini? Ada anak dah tapi lambat, katakan lambat. Lagi berapa tahun baru dapat kak? 5 tahun. Itu pun rasa tension tu. Orang nak tanya kau bila nak beranak, orang nak beranak dah. Akhirnya dapat, alhamdulillah. Berapa orang anak dah? Seorang. Allah. Dia dah dapat, berhenti, usahlah berpaling lagi. Sebab kata zaman ni tak mungkin ku berpaling kan. Rezeki Tuhan bagi. Bila dapat anak tu rupanya Allah nak bagi masa, rupanya momen tu momen yang terbaik. Betul. Kita tak semestinya ada orang tu, ada orang jawab beranak, saya bagi salam pun jawab jadi. Assalamualaikum, salam jadi. Assalamualaikum, salam beranak. Gitu kan. Ada orang rezeki dia macam tu. Ramai anak dia. Sampai terlupa lah nama anak siapa. Kau siapa nama kau? Kau betul kan anak aku ni? Ini dahsyat kan. Tuhan tentukan. Ada orang anak pertama dengan anak kedua lepas 10 tahun baru dapat. Ada. Tapi jangan mempertikaikan. Hidup kita ni mempersoalkan. Macam hari tu bulan puasa. Seminggu sebelum raya mempertikaikan. Kenapa kita raya hari Selasa? Indon Brunei raya Isnin. Kenapa Malaysia Selasa? Apa lain kan anak bulan kita tengok? Marah. Sekali umum raya hari Isnin, marah juga. Kenapa raya hari Isnin? Dah tak tentu mana lamang, mana buluh dah. Terbalik dah. Tinggal buluh tak sampai bakar. Hidup ni jangan mungut. Jangan mungut. Sungguhnya manusia itu dijadikan berkeluh kesah, lagi kikir dalam Quran begitu. Berkeluh kesah, aduh yang nak mungut. Aduh, lambik dalam debat ni. Pula lambik pula, aku on time tau. Pukul 8.30 dah sampai. Tapi dek miong tadi makan ubek batuk tu. Ubek batuk, ubek domam, ubek apa, macam-macam lah makan ubek. Miong mata. Dah sampai tapi relax dulu. Kat satu spot tu nanti dulu. Jangan masuk awal sangat. Kan masuk awal kan tak ada konyol lain. Bergambar. Alhamdulillah sampai ngam-ngam. Lepas ni nak gambar-gambar. Tak ada hal tu. Jangan. Teringat saya ambil gambar dekat Rompin Pahang. Tengah bergambar, lelaki depan. Perempuan makcik-makcik tu berdiri belakang. Tiba-tiba makcik tu bunyi, free size teh. Apalah free size lah cik? Alah yang macam ni tu lah. Itu freestyle. Tapi dia confident tu. Dia confident. Setua-tua manusia yang bergambar tu. Makcik-makcik saya jumpa kat masjid tu dalam tokong tu keluar tangan tu. Pandai lah. Aku pun tak tergamak baik gaya macam tu. Dia
macam-macam pun tu ni kelakar pun tu. Iya, tapi itulah, jangan kita hidup kita jangan mungut. Hidup kita ni happy je. Happy. Bila kita keluarga kita ni, bila kita amanah kerja kita jaga, keluarga pun happy insyaAllah. Keberkatan rezeki tu yang kita nak cari. Berkat ni maksud dia walaupun sikit tapi cukup. Banyak boleh share dengan orang. Tu dia cara dia. Berkat lah tu. Kadang-kadang banyak sikit cukup. Fikirlah, mak ayah kita dulu macam tu lah. Kita makan nasi lauk ikan, kita rasa kita miskin, sedangkan tu kemampuan, mampu tu. Kalau dapat makan ayam tu kira tengah mewah sangat lah tu. Dulu kan, dulu berebut paha, tak dapat paha nak kepak. Hari ni dah tak timbul isu. Dekat pasar raya tu jual paha aja, kepak-kepak aja sampai muak nak makan paha dengan kepak kan. Zaman dah berubah. Dulu TV berapa channel lah, sekarang dah beribu channel kan. Sekarang dah ada internet TV. Tu yang TV yang tengok berdasarkan channel piring tu kat atas bumbung tu pun dah mula merosot, merudum. Tak kurang 80,000 orang tak unsubscribe setiap bulan. Sebabkan dah semakin mudah dengan teknologi semakin pantas kan. Itu yang kata tadi, ilmu semakin tinggi, adab semakin kurang. Betul pun. PDPR itu berapa ramai dekat bandar, persentage kehadiran ke sekolah teruk betul. Online tak datang. Bila cikgu cakap siapa yang hadir hari ni krik budak-budak tak ada, cikgu ya. Budak-budak tutup kamera. Kenapa tutup kamera? Dah habis data cikgu. Bukan habis data, tutup kamera main game. Dari segi adab, itulah mak ayah kena jaga. Ini zaman kita apply. Kemudian mantapkan keupayaan kita. Mana yang kita lemah kita improve kan. Mana yang patut kita belajar, kita belajar. Sentiasa belajar benda-benda baru. Maka kalau nak sambung belajar boleh, tak ada masalah. Memang ada kemudahan yang diberikan oleh apa, mungkin belajar hujung minggu, mungkin ada, sambunglah belajar. Cantik Teluk, pantainya landai, tambah perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebolit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi torang. Belajar kan? Jangan tak belajar. Begitu juga seterusnya. Apa yang perlu ada pada kita adalah profesional. Jangan campur aduk pribadi dengan tugas. Kerja betul-betul. Ni datang tempat kerja berniaga, macam mana? Ada je benda kau jual kat pejabat kan? Ada je kan? Jangan sampai terganggu tugas hakiki kita. Bila balik rumah pun profesional. Kat rumah anak tak berhak untuk terima kemarahan kita sebab tempat kerja. Tak layak anak kita untuk itu. Anak kita layak dilayan sebagai seorang anak. Maka balik tinggalkan masalah kerja. Professionally kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Kadang ibu ni kan tadi kan kat sekolah ibu penat lah. Tolong jangan kacau ibu time ni. Anak sekali kita reject sampai bila dia tak datang kat kita. Sebab kena betul-betul jaga anak ni. Macam ayah tengah semayang kan. Allahuakbar, bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba anak panjat ayah tu. Mak dia, pergi meja jauh. Ayah kau nak semayang pun tak senang. Mulai saat itu, asal waktu semayang kan meja jauh. Waktu semayang kan meja jauh. Sebab kita ajar macam tu. Kan? Lainlah kalau ayah tengah semayang, mak panjang, tu patut halau kan. Tak faham bahasa orang tua ni. Tak ada time lain ke nak bergurau kan. Tapi anak tu tarik ke bawah, cuba ikut ayah semayang macam mana. Macam tu lah. Tu yang penting. Teknik dia tu, hikmah dia tu kena faham kan. Jadi mana kata dalam hal ini pentingnya kita tengok dari segi profesional yang kita tengok kedudukan kita dengan anak kita, dengan keluarga kita. Waktu kerja betul-betul. Habis tak boleh lah kalau buat kerja kat rumah. Boleh selesaikan yang hidup ni dulu. Saya kata yang benda-benda hidup dalam rumah tadi. Isteri dah layan elok, anak-anak dah okey, semua dah tidur. Sambunglah kerja. Buat kerja, tak ada masalah. Buat tak? Jangan reject anak kita. Jangan. Anak-anak kita ni dia dah perlukan kita.
sentuhan dah makin kurang. Anak kita sekarang ni sibuk dengan gadget kan. Dia boleh bergaduh, boleh tantrum sebab tak tahu password wifi. Dia boleh bergaduh. Zaman dah berubah. Anak-anak kita sangat istiqamah kalau main game. Dia tak makan pun tak apa kadang-kadang. Kalau lah main game tu zikir, dah ramai jadi wali dah. Sebab tak berhenti, istiqamah betul. Kalau kita dengar subhanallah, 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 macam tu lah kan. Tapi tak, hati-hati. Bila sentuhan makin kurang, maka anak kita akan rely pada selain pada kita. Itu pun tak baik juga. Seterusnya apa? Seterusnya iltizam untuk buat yang terbaik. Bersungguh-sungguh untuk lakukan yang terbaik. Organize, susun atur strategi yang baik-baik. Dan jangan lupa letakkan niat yang baik. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. 7 tanda keberkatan rezeki yang saya janjikan di awal tadi. Apa kata? Yang pertama, rezeki yang kita dapat, kita rasa cukup. Sikit rasa cukup, banyak boleh dikongsi-kongsi, boleh sedekah, boleh dibagi-bagikan. Pernah tak kita bayar bil, tengok berlebih lagi duit kita? Rasa dah bayar semua dah ni, macam mana berlebih lagi ni kan? Pernah tak jadi macam tu? Rupa-rupa betul kawalan dengan suami lah tak cukup, mana bayar duit aku? Benda tu takkan berlaku lah kan. Tapi makna kata duit kita rasa cukup, tu yang penting. Yang kedua, tanda keberkatan rezeki adalah apabila suasana di dalam rumah sangat stabil. Memang ada selisih faham, tapi boleh selesai. Gaduh tu biasa, sebab nak mewarnakan kehidupan keluarga kita. Tapi tidaklah sampai bercerai-berai, tak. Tapi dalam rumah tu stabil, bahagia. Suami balik menyanyi, indah sungguh panorama, istrinya bagai pulau ni warna, anak ulala. Jadi lagu bahagia. Tak terbayar dengan duit. Suami balik, sayang, minggu ni kita pergi perjalanan. Mana bang? Kita pergi U-Burn. U-Burn? Orang lain biarlah pergi UK, kita pergi U-Burn. U-Burn kat mana bang? Ulu Bendul. Saya bang, saya tak kisah Ulu Bendul ke Ulu Tembeling ke, saya tak kisah. Yang penting abang ada bersama. Kebersamaan itu yang penting, bukannya tempat yang penting. Pergi Paris, pergi New York, tapi suami tak ada. Apa point? Tahu tak? Suami sibuk penaung kelab CR4. Contoh sibuk aja kan, ada je program-program yang nak disusun kan. Jadi tu biasa. Jadi makna kata yang penting kita bersama, bahagia je rumah tangga. Gaduh yang besar-besar kurang sangat. Yang ketiga, bila anak-anak kita menjadi dalam kehidupan dia, subjek dia bagus. Bayangkan ambil 10 subjek dapat 13A. Pecahan tak wajar tu, berlebih pula A daripada subjek dia ambil. Salah print ni lah. Keberkatan. Kadang-kadang anak mungkin tak bagus dalam akademik, tapi bagus dalam kemahiran. Dia masuk dekat AKBN, dia masuk dekat IKM, dia masuk dekat Giat Mara, tak kisahlah. Rupanya tu bidang yang dia minat. Keluar dia tahu ini aircon mesti on ni, dia tahu. Tak payah belajar nak tahu aircon on tak on kan. Dia tahulah yang ni apa masalah. Tengok kereta tu dia usik-usik, dia start-start, dia tahu ni apa masalah, apa wiring kat mana, kabel mana yang problem, dia dah tahu dalam bab kereta otomotif. Contoh tu saya tengok budak IKBN tu, dia belajar bab bengkel kereta ni. Akhirnya dia boleh buka satu bengkel kat kampung, dan dia boleh upah 10 lagi budak kampung dia bekerja dengan dia. Tu yang kita nak, berjaya dalam hidup dia. Yang keempat, bila dia rasa mudah untuk patuh kepada perintah Allah kan. Kemudian kelima, suasana tempat kerja senang dan menyenangkan. Dia senang dengan orang, orang pun senang dengan dia.
Kemudian apa lagi? Seterusnya adalah bila rumahnya sering kali diziarahi oleh orang. Ada je orang datang rumah. Hari-hari ada orang datang. Itu tak termasuk yang tin Shopee. Itu tak termasuk tau. Itu tak termasuk. Itu memang kau yang order. Ni cerita orang datang, kita jamu makan dan sebagainya. Dan begitu juga yang ketujuh, apabila doa kita senang dimakbulkan oleh Allah. Jadi sebagai kesimpulan nak bagi tahu kat semua, pertama, ingat yang Nabi pesan, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Itu tadi Nabi pesan. Kedua, Nabi pesan juga, cari rezeki yang halal, kerana sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Rumah tangga pun, keluarga akan jadi sakinah, insya-Allah. Ketiga, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itu Nabi sebut. Keempat, Nabi juga ada sebut. Nabi kata, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Allah bagi. Hidup kita ni adalah antara B dan D. Antara B dan D, birth and death. B, D, tengah-tengah tu ada satu huruf iaitu C. Kita ada choice hidup yang macam mana kita nak jalani. Kalau kita pilih hidup tak amanah, hidup tak berkat, jangan disalahkan keluarga kita ini huru-hara. Jangan disalahkan anak-anak kita menderhaka kepada mak ayah. Ingat tak kisah ada seorang budak, dia boleh sepak ayah dia tu sampai terbalik dalam TikTok orang share. Minta maaf cakap, ramai yang cakap tak beradab betul, kurang ajar. Betul. Tapi percaya cakap saya, satu soalan orang tanya, siapa ajar anak kurang ajar? Dia bukan kali pertama dia sepak tu, dah banyak kali. Maknanya mungkin dibiarkan daripada kecil. Mungkin diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, akhirnya jadi macam tu. Dia bukan tiba-tiba jadi macam tu. Dan satu kata-kata nak bagi tahu, kalau nak berjalan laju, jalanlah seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Deep tak? Balik nanti pegang tangan husband, abang, kalau nak jalan laju, berjalan seorang. Kalau nak jalan jauh, kita jalan sesama. Macam tu kan? Oh, betul kan? Dan begitu juga pesanan untuk semua. Saya nak memetik satu kata-kata ahli falsafah. Dia kata apa? Waktu aku kecil, aku ingin mengubah seluruh dunia. Tapi bila aku dewasa, aku tengok dunia ni besar sangat, susah nak ubah. Biarlah aku ubah negara aku. Akhirnya bila aku tua, aku tengok negara ni pun besar juga, lagi susah nak ubah. Biarlah aku ubah keluarga aku sebagai usaha yang terakhir. Akhirnya bila dia berada di kamar kematian, dah nazak, dah nak mati sangat, barulah dia sedar, perhaps for the first time, buat pertama kali baru dia sedar, tak ada seorang pun dari keluarga dia boleh ubah. Dan barulah dia sedar buat pertama kalinya, alangkah baiknya kalau aku dapat mengubah diri aku sendiri terlebih dahulu. Dengan mengubah diri sendiri, mungkin dapat mempengaruhi keluarga kita menjadi baik. Keluarga yang baik dapat mempengaruhi masyarakat jadi baik. Masyarakat yang baik dapat mempengaruhi negeri dan negara menjadi baik. Dan tak mustahil dapat mengubah seluruh dunia menjadi baik. Bermula dengan diri sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukuplah setakat itu. Kan? Banyak dah pengajaran yang saya berikan. InsyaAllah, kalau tak diikutkan banyak lagi saya nak cerita pasal permasalahan hati kat tempat kerja. Kan? Soal hati, penyakit tamak, dengki, sombong, tapi tak sempat. Maknanya kena panggil lagi lah. Itulah sebenarnya poin yang nak disampaikan. Tapi tak payahlah tunggu sampai 4 tahun lepas habis PKP 1, PKP 2 pun nak panggil. Tak adalah, gurau je, tapi bagi hint. Jadi bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa.
Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pelas menjemput, rasa nak junjung.